Iznannya, maka di pagi Selasa yang berbahagia ini, kita berkesempatan untuk bersama-sama berada di Dewan Kenanga MBSP yang mulia ini bagi kita mengadakan mesyuarat Majlis Penuh ke-567 bilangan 9 Palang 2021. Majlis ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Rozali Haji Mahmud, Datuk Bandar Seberang Perai. Majlis juga turut mengalu-alukan kehadiran yang dihormati Ketua VIP dan ahli-ahli Majlis MBSP yang berusaha Setiausaha Bandaraya, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan MBSP dan hadirin sekalian yang mengikuti mesyuarat Majlis Penuh pada pagi ini secara atas talian. Yang bahagia Datuk Bandar serta ahli-ahli mesyuarat sekalian, sebelum kita memulakan mesyuarat Majlis Penuh ini, Majlis mempersilakan Encik Muhammad Nizam bin Mat Sharif untuk menyampaikan bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Dimulakan mesyuarat majlis penuh Majlis Bandaraya Seberang Perai dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kami berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala ujian dan dugaan yang telah Engkau ciptakan. Kami berlindung kepadamu, Tuhan yang Maha Gagah Perkasa, yang Maha mempunyai kekuasaan mutlak. Dan kami berpegang teguh kepadamu, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami, keluarga kami, negeri dan negara kami daripada wabak COVID-19 yang melanda ketika ini. Peliharalah kami daripada segala keburukan, kejahatan dan mara bahaya yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah dan penyakit, serta segala bala yang datang. Dengan kelembutan-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha berlembah lembut, wahai Tuhan yang Maha halus pengetahuannya, lagi Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ya Allah, berkatikanlah dan rahmatilah mesyuarat majlis penuh Majlis Bandaraya Seberang Perai pada pagi ini. Semoga segala perancangan serta keputusan yang dirancang dan yang akan diputuskan demi pembangunan dan kesejahteraan Seberang Perai mendapat izin, redha dan petunjuk-Mu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Nizam bin Mat Sharif kerana telah menyempurnakan bacaan doa majlis pada pagi ini. Seterusnya, hadirin sekalian, bagi memulakan mesyuarat majlis penuh pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menyerahkan kepada yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Rozali Haji Mahmud, Datuk Bandar Seberang Perai untuk mempengerusikan mesyuarat pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis dan juga saudara yang membaca doa. Alhamdulillah pagi ini kita dapat meneruskan majlis mesyuarat penuh kali yang ke-567 bilangan 9 tahun 2021. Yang saya hormati ahli majlis, Whip Parti Encik David Marshall, anak lelaki Pakaian Naden, Whip Parti Encik Ahmad Reza bin Abdul Hamid, Whip Parti Encik Muhammad Suzuki dan bin Ahmad, juga kepada semua ahli majlis yang dapat hadir dalam mesyuarat pada pagi ini. Yang berhormat
wakil-wakil yang berhormat, ahli parlimen, juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang dapat hadir di talian. Tuan Setiausaha Pemangku Setiausaha Bandaraya Tuan Haji Badrul Abdul Hamid, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai Kanan, rakan-rakan media yang saya kasih, juga seluruh penduduk Seberang Perai yang saya hormati sekalian. Agenda mesyuarat pada pagi ini adalah yang pertama, makluman minit mesyuarat. Minit mesyuarat Majlis Penuh kali 566 bilangan 8 tahun 2021 yang telah diadakan pada 24 Ogos 2021 dari muka surat 1 hingga muka surat 53 adalah untuk makluman. Agenda yang kedua adalah kenyataan yang dipertua. Kenyataan Datuk Bandar. Program bantuan khas Kerajaan Negeri dan NBSP kepada rakyat sempena ulang tahun kedua sambutan Hari Bandaraya Seberang Perai 2021. Kerajaan Negeri dan NBSP sedar bahawa ramai penduduk serta stakeholders yang terkesan dalam situasi sukar pada masa kini disebabkan oleh pandemik COVID-19. Bersempena dengan ulang tahun kedua sambutan Hari Bandaraya tahun 2021, sukacita saya ingin mengumumkan. Pertama, program pelanjutan tempoh bayaran cukai taksiran tahun 2021 sehingga 31 Disember 2021 tanpa dikenakan sebarang denda lewat. Kedua, program klinik tunggakan cukai taksiran khas akan diadakan pada 17 September hingga 15 November 2021 yang bertujuan untuk menawarkan bantuan konsultasi bagi membantu pihak berbincang dengan kaedah yang sesuai dan terbaik dalam menyelesaikan tunggakan cukai. Program ini dijalankan pada hari bekerja melalui kaedah temu janji. Tema program kali ini adalah bantu kami untuk membantu anda atau help us to help you. Bagi yang ingin membuat temu janji, klinik tunggakan cukai tahun 2021, sila layari http://www.peaktime.covidmbsp.com/mbsp dan ikut langkah-langkah seperti berikut. Pertama, pilih lokasi iaitu Menara MBSP. Yang kedua, pilih jabatan iaitu perbandaraan. Yang ketiga, pilih temu janji dan hadir. 3 langkah yang sentiasa diamalkan oleh MBSP untuk memudahkan semua penerima perkhidmatan. Atau imbas QR code yang disediakan seperti berikut yang akan dipublish dalam Facebook MBSP. Atau hubungi helpdesk cukai taksiran MBSP 045497 470 471 696 697 untuk membantu anda membuat satu temu janji bagi tujuan klinik tunggakan cukai. Program yang ketiga adalah diskaun compound bagi semua kesalahan-kesalahan mulai 16 September sehingga 13 Disember. Semua kesalahan diskaun ditawarkan mulai 16 September. Kompon tempat letak kereta dikenakan RM10 atau satu kesalahan bagi satu kesalahan. Manakala kompon lain dikurangkan 50% kecuali kesalahan meletak tempat letak kereta OKU. Yang keempat, bantuan dan insentif kepada peniaga serta penjaja yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. A. Pengecualian bayaran sewa premis komersial milik NBSP bermula Oktober sehingga Disember 2021. B. Pengecualian bayaran sewa premis perniagaan seperti komplek makanan pasar awam milik MBSP yang bermula juga pada Oktober sehingga Disember 2021. C. Pengecualian bayaran permit penganjuran pasar malam, pasar pagi dan pasar minggu untuk 1 tahun, iaitu tahun 2022. Perkara yang kedua, Majlis Sambutan Pemenang Promosi Jom Menang Wang Tunai. Bayar cukai taksiran secara online bagi bil penggal kedua tahun 2021. Sukacita dimaklumkan bahawa MBSP akan mengadakan Majlis Sambutan Pemenang Promosi Jom Menang Wang Tunai bayar cukai taksiran online pada 5 Oktober 2021 iaitu hari Selasa yang akan datang. 5 pemenang yang bertuah bakal ditentukan pada hari tersebut. Untuk makluman,
Promosi ini telah bermula pada 1 Julai 2021 sehingga tamat 31 Ogos 2021. Dalam promosi ini, MBSP telah berjaya memperoleh kutipan sebanyak 57.5 juta dan jumlah tersebut lebih melepasi sasaran RM 50 juta. Terima kasih kepada semua pembayar cukai yang bertanggungjawab. Juga kepada tahniah kepada Jabatan Perbandaraan dan Khidmat Pengurusan yang telah menguruskan kutipan tersebut. MBSP mengucapkan jutaan penghargaan kepada seluruh warga seberang perai yang telah menunaikan tanggungjawab untuk bayar cukai pada masa yang telah ditetapkan, walaupun kita dalam keadaan wabak atau pandemik COVID-19. Hadiah jabatan bertuah yang disediakan adalah khusus kepada kategori pembayaran secara online atau melalui agensi kutipan atau kios. Hadiah adalah seperti berikut. Tempat pertama, RM 8,888. Tempat kedua RM 5,000. Tempat ketiga RM 3,000. Tempat keempat RM 2,000. Tempat kelima RM 1,000. Senarai keseluruhan 5 pemenang mengikut turutan di atas akan ditentukan pada 5 Oktober melalui pemilihan secara online dan ianya dapat disaksikan secara live melalui FB MBSP. Senarai nama pemenang yang bertuah boleh mula disemak di laman web MBSP iaitu www.mbsp.gov.my mulai 6 hari bulan Oktober 2021. Pemenang yang berjaya akan dihubungi dan akan untuk mengaturkan urusan tuntutan hadiah. Perkara yang ketiga adalah sambutan Maulidi Rasul. Dimaklumkan bahawa Maulidi Rasul jatuh pada 19 Oktober 2021 iaitu hari Selasa dan ia merupakan hari kelepasan am iaitu hari yang bersejarah keputeraan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap 12 Rabiul Awal. Sehingga mengucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul dan selamat bercuti sentiasa mengamalkan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Perkara yang keempat, mematuhi prosedur SOP demi untuk berhadapan dengan COVID-19. Diingatkan seluruh kaki tangan MBSP dan seluruh penduduk seberang perai sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan atau KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara. Amalkan norma baharu setiap masa bagi membendung penularan COVID-19. Kita masih lagi berada dalam fasa 2 Plan Pemulihan Negara. Jangan alpa dan lalai dengan kelonggaran-kelonggaran dan kebebasan yang diberikan sekarang. Saya menyuruh sekali lagi supaya semua penduduk mematuhi Standard Operating Procedure atau SOP yang telah ditetapkan supaya kita kekal sihat. Sekian, terima kasih. Ahli mesyuarat saya akan terus pada agenda ketiga, membentang keputusan jawatankuasa. Agenda 3A, mesyuarat jawatankuasa lalu lintas dan infrastruktur yang telah diadakan pada 6 September 2021. Keputusan di muka surat 1 hingga 6. Ahli mesyuarat boleh kita luluskan. Terima kasih. Agenda 3B, mesyuarat jawatankuasa pelesenan dan penguatkuasaan yang telah diadakan pada 6 September 2021, keputusan di muka surat 1 hingga 10. Ahli mesyuarat boleh kita luluskan. Terima kasih. Agenda 3C, jawatankuasa perancangan pembangunan dan pengindahan. Mesyuarat telah diadakan pada 7 September 2021, keputusan di muka surat 1 hingga muka surat 6. Ahli mesyuarat boleh kita luluskan. Terima kasih. Agenda 3D, mesyuarat jawatankuasa pentadbiran dan kewangan yang telah diadakan pada 7 September 2021. Keputusan di muka surat 1 hingga muka surat 5. Ahli mesyuarat boleh kita luluskan. Terima kasih. Agenda keempat, membentang kertas-kertas maklumat muka surat 94 hingga 400. Agenda kelima, soalan-soalan bertulis. Satu soalan bertulis diterima daripada Encik Ong Jin Ching. Silakan pemangku Setiausaha Bandaraya Tuan Haji Badrul. Terima kasih, Datuk. Soalan bertulis daripada Ahli Majlis Encik Ong Jin Sing.
Senarai pemaju, perunding dan semua pihak yang terlibat dalam Taman Bukit Minyak Utama Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Jawapannya, untuk makluman, semasa permohonan kemenangan merancang, plan kerja tanah, plan jalan dan parit yang dikemukakan kepada MBSP untuk pembangunan Taman Bukit Minyak Utama, Fasa 1 Bukit Mentajam, pihak pemaju, arkitek, jurutera perunding yang terlibat adalah pemaju, Ketuan DMP Land Sdn Bhd, arkitek Permata, jurutera perunding Pelan Jalan dan Parit, Aruk Juru Runding Sdn Bhd, jurutera perunding Pelan Kerja Tanah, Aruk Juru Runding Sdn Bhd, jurutera perunding Elektrikal, I Konsultansi. Sekian. Datuk, untuk Ya, soalan silakan. tambahan, saya nak juga pendaftaran syarikat, alamat dan juga nombor telefon bagi semua pihak lah. Kita akan bagi secara bertulis. Terima kasih. Boleh saya teruskan pada agenda berikutnya. Agenda yang ke-6, ucapan penangguhan. Saya menerima satu ucapan penangguhan daripada Ahli Majlis Cik Chi Yikin. Silakan. Terima kasih Datuk. Salam sejahtera, salam bahagia dan salam bersih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar MBSP, Datuk Seri Haji Rozali Haji Muhammad, yang dihormati Ahli Parlimen, Adun Negeri Pulau Pinang serta Wakil, yang dihormati Ketua-Ketua WIP serta rakan Ahli Majlis, yang berusaha pemangku Setiausaha MBSP, Tuan Haji Badurul Amin bin Abdul Hamid, semua ketua-ketua jabatan, para pegawai serta semua warga MBSP, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi kasihi. Saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada dua perkara. Pertama, ada isu yang sekian lama membelenggu kehidupan kita lebih dari 500 hari, iaitu penularan wabak COVID-19. Di sini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua wira yang tidak didendang, barisan hadapan, tidak kira dari peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri maupun PBT seperti MBSP. Jutaan terima kasih saya ucapkan. Pada masa yang sama, saya juga ingin menjahirkan salam takziah kepada semua keluarga wira barisan hadapan yang telah terkorban akibat musibah COVID-19 ini. Khususnya, buat 8 wira barisan hadapan MBSP. Pengorbanan dan jasa wira-wira ini dalam usaha membendung COVID-19 akan dikenang selama-lamanya. Kita juga perlu menerima hakikat penularan COVID-19 yang akan beralih daripada pandemik ke endemik pada bulan Oktober seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dalam kata lain, suka tak suka, kita kena hidup bersama virus ini seperti kita sudah hidup lama bersama penyakit denggi misalnya. Oleh itu, untuk beralih daripada pandemik ke endemik, saya mencadangkan visa untuk peralihan ini. Visa yang saya masukkan adalah V untuk vaccination, I isolation, S self-discipline, A adapt and alert. Vaccination bermaksud vaksinasi. Maka saya ingin menyeru kepada semua warga seberang perai menjalankan kewajipan lindungi diri dan lindungi semua. Dengan menerima suntikan vaksin, kita kena faham, tiada seorang pun yang selamat sehingga semua orang selamat. Isolation pula bermaksud pengasingan, iaitu setiap orang yang didapati positif COVID-19 atau kontak rapat mesti mengambil inisiatif menjalankan pengasingan kendiri dan menghubungi KKM untuk tindakan lanjut. Ini memastikan risiko perebakan kepada orang terdekat atau komuniti dapat dikurangkan. Self-disiplin pula membawa maksud disiplin kendiri yang melibatkan pematuhan kepada semua norma baru serta SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, penjarakan fizikal, basuh tangan bila berkesempatan atau sekurang-kurangnya cuci dengan sanitizer dan perhatikan gejala COVID-19. Selain itu, kena pastikan pengimbasan mai sejahtera, suhu badan dan basuh tangan dengan sanitizer sebelum memasuki mana-mana premis. Ini penting untuk mengurangkan risiko jangkitan kepada diri dan orang lain. Diakhiri dengan adapt dan alert yang bermaksud
kita perlu menyesuaikan diri terhadap pandemik ini dengan mengamalkan norma baru yang mungkin kita tidak biasa amalkan sebelum ini, seperti memakai pelitup muka pada setiap masa di tempat umum. Alert pula bermaksud berwaspada pada setiap masa dan menganggap setiap orang yang ditemui adalah pembawa virus COVID-19. Justru itu, kita perlu mengambil langkah pencegahan seperti penjarakan fizikal pada setiap masa bila bersemuka walaupun dengan adanya pelitup muka. Semoga dengan visa ini, peralihan daripada fasa pandemik ke fasa endemik akan menjadi lebih lancar. Perkara kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu yuran tempat letak kereta khas. Saya meminta pertimbangan daripada Yang Berbahagia Datuk Bandar dan semua rakan ahli majlis supaya kadar parkir tempat letak kereta khas dikurangkan. Saya ada menerima rintihan kadar untuk setahun pada RM1,920 adalah membebankan dan mereka terpaksa membayar kadar ini hanya kerana disyaratkan dalam permohonan lesen. Kadar biasa parkir hanya RM3 satu hari. Jikalau didarab dengan 365 hari termasuk cuti dan cuti minggu, ia hanya bersamaan dengan RM1,095. Saya faham bahawa tempat letak kereta ini adalah eksklusif untuk pemilik dan saya tidak membantah kalau dicaskan lebih tinggi. Akan tetapi, cas yang hampir 1 kali ganda menyebabkan pakej ini langsung tidak menarik. Saya mencadangkan supaya kadar parkir tempat letak kereta khas untuk tempoh setahun ditetapkan ke RM1,000 dan meminta jabatan berkaitan untuk membuat kajian atas cadangan ini. Saya yakin kalau boleh dikurang kepada kadar ini, lebih ramai yang akan rela memohon tempat letak kereta khas untuk kegunaan mereka. Ini mencerminkan MBSP benar-benar prihatin terhadap kesusahan rakyat dengan mengurangkan beban mereka dan pada masa yang sama, kadar pengambilan yang tinggi tempat letak kereta khas dari penduduk dapat meningkatkan hasil tetap dari penyewaan tempat letak kereta khas ini. Pada kadar sekarang, ramai yang masih akan mengambil risiko dengan tidak membayar yuran parkir dan rela disaman. Peningkatan kadar pengambilan tempat letak kereta khas bermaksud pengurangan dari segi pemantauan yang perlu dilakukan oleh pihak penguatkuasaan yang juga menguntungkan MBSP. Saya berharap cadangan ini dapat dipertimbangkan secara serius dan menyeluruh. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya berharap semua wira hadapan, barisan hadapan MBSP sentiasa kekal sihat dan selamat semasa menjalankan tugas. Sekian saja ucapan saya pada kali ini dan disurahi dengan ucapan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada ahli majlis Cik Chi Yi Kin atas ucapan yang disampaikan. Saya telah minta Tuan Najib Badrul untuk meneliti semua ucapan-ucapan tersebut dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya telah menghabiskan semua agenda-agenda mesyuarat yang diatur pada pagi ini dan saya ingin menangguhkan mesyuarat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sekian sahaja mesyuarat Majlis Penuh MBSP ke-567 pada kali ini. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar Seberang Perai, Ketua VIP dan ahli-ahli Majlis Seberang Perai, Setiausaha Bandaraya dan Ketua-Ketua Jabatan serta hadirin sekalian kerana telah menyempurnakan mesyuarat Majlis Penuh pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, Yang Berbahagia Datuk Surveyor Haji Rozali Haji Muhammad, Datuk Bandar Seberang Perai akan meninggalkan Dewan Kenanga.